Fadhuqul 'adzaba kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang berseri, biarpun orang kafir di dunia dulu putih muka mereka, tapi akhirat hitam. Orang beriman biarpun gelap tapi kembali putih berseri seri. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il marhumin fi yaumiddin. Allahumma amin. Okey, itu tafsir. Allah boleh menciptakan kita dalam keadaan mungkin orang dulu tak tahu, tapi sekarang jumpa surah ilmu. Fima la ta'lamun. Allah boleh mencipta bukan dari akhirat. Akhirat kita pun tak dapat gambar macam mana Allah bangkitkan. Kita hanya dengar, kita dibangkitkan, turun air daripada langit, ajibuz zanabi tumbuh. Macam mana? Kita pun Allahu a'lam, kita tak tengok. Okey. Jadi bahkan di dunia ni, di dunia sekarang pun ada sudah Allah menciptakan manusia yang umat sebelum kita tak tahu. Dulu untuk dapat anak mesti apa? Mesti perkahwinan suami isteri. Sekarang tak perlu lelaki, tak perlu perempuan. Dia hanya perlu apa? Dia perlu pengklonan. Dia panggil pengklonan manusia. Apa? Eva kan nama dia. Eva. Dia nampak manusia Eva. Sebab orang kalau Kristian ni Adam dengan Eva. Eva ni Hawa. If dia sebut nama Hawa. Sebab apa? Adam, Eva tu Hawa. Okey. Jadi wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Allah bahkan Allah di dunia ini pun Allah mencipta manusia yang umat dulu tak dapat faham, tak dapat ilmu dia. Macam mana? Dia keluarkan apa? Dia keluarkan ovum, telur tu, dia kasih lari nukleus kan, yang tengah tu. Dia jadi kosong. Kosong nukleus kan telur tu. Biasa kejadian biasa telur tu kasih dengan ovum apa dengan sperma kan. Tapi sekarang dia keluarkan telur ovum tu, dia kasih kosong, dia keluarkan nukleusnya. Dia masuk apa? Dia ambil sel daripada tulang belakang. Sebab itu sel kita paling kukuh. Sebab sel kita ini mengandungi maklumat genetik lengkap tentang diri kita. 46 kromosom. Kalau sperma dia bawa berapa? 23 kromosom. Ovum 23 kromosom. Tapi sekarang ovum ni dia buang nukleus dia. Dia buang nukleus dia. Dia ambil sel tulang belakang, dia kasih masuk. Makna lengkap sudah kromosom manusia. Macam apa? Macam kita cangkuk pokok tu. Buka cangkuk pokok. Sebab itulah genetik dia. Makna kalau lelaki lah. Kalau perempuan lah. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Allah bagi jenis ilham manusia yang tidak pernah umat dulu terfikir. Tidak memerlukan lelaki, tapi perlu juga. Perlu telur tu kan. Perlu kan telur. Perlu apa? Perlu ovum untuk dibuat sarang dia. Jadi tengok. Sebab tu orang tanya. Okey, manusia ni dia boleh kaji bahagian zahir daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sebab apa? Sebab semuanya tanah. Dia kajilah rambut, unsur hidung, kajilah. Sebab tu orang tanya, adakah bayi klon ni dia akan sama sifat dia, perangainya dengan bapa klonnya atau ibu klonnya? Sama tak sama? Tidak. Sama tak sama? Tidak. Sebab apa tidak? Dia hanya sama pada genetik. Dia sama pada kromosom. Dia takkan sama pada sifat. Sebab apa? Sifat dia apa? Sifat satu yang manusia tak boleh buat. Apa? Ruh. Manusia tak boleh hasilkan ruh. Sebab apa buat? Jadi malaikat akan tiupkan ruh. Sampai rahim malaikat akan tiupkan ruh. Sebab ruh tidak ada campur tangan manusia langsung. Tak ada campur tangan manusia. Ovum, sperma ada juga campur tangan manusia. Okey, memang semuanya daripada Allah. Tapi kita ada kasbu, usaha daripada manusia. Tapi ruh tak. Ibu-ibu sedar-sedar bayi dalam perutnya bergerak. Sebab tu wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun.
Dia menciptakan kamu daripada apa yang kamu tidak ketahui. Sebab tu apabila orang Kristian mendakwa, apabila orang Kristian mendakwa Yesus atau Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan, Allah cerita panjang lebar dalam surah apa? Dalam surah Ali Imran. Allah cerita tentang macam mana Allah ciptakan Nabi Isa alaihi salam, macamlah Nabi Isa dengan kaumnya. Akhirnya Allah sebut apa? Inna masala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Inna masala Isa 'inda Allah, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu sepertinya perumpamaan Adam. Adam tidak ada asbab apa-apa. Terus Allah cipta secara langsung daripada tanah, bentuk manusia. Turab, tempat Allah sebut turab, mula tanah, tin, tanah liat. Mana tanah bercampur air. Kemudian hamaim masnun, lumpur yang berbau. Tanah liat dibiarkan lama, jadi apa? Jadi lumpur, jadi lumpur. Sebab tu badan kita berbau. Badan kita ni berbau. Ketiak kita berbau, mulut kita berbau. Makna sebab tu disunat apa? Berus gigi. Ni ketiak ni cabut bulu ketiak sebab bau jangan terperangkap. Faham tu? Sebab berbau kita, sebab kita minahamaim masnun, daripada hamak. Hamak ni apa? Lumpur. Sekarang kurang bau badan kita sebab apa? Sebab ada roh yang berjalan. Cuba keluar roh, apa terjadi? Kita kembali kepada bau lumpur kita. Sebab Rasulullah sebut la yambaghi an yuhbasa jifatul muslim baina zahri ahlihi. Tidak sepatutnya, tidak wajar disimpan mayat orang Islam di depan keluarganya. Sebab apa? Sebab perlahan-lahan dia kembali keluar bau lumpurnya, bau mayat. Ini tak, tunggu dulu. Anak ni anak balik daripada dah tunggu KL, kena PKP, biarlah kena minta surat polis lah. Tak, tanam saja, cukup doa nanti. Ini pak sampai sehari apa? Kadang 2 hari tunggu. Jangan sampai patutnya. Tidak sempat kita perlu segera. Belum sempat limpas waktu solat. Meninggal subuh sebelum zuhur selesai. Meninggal zuhur kalau boleh lepas asar selesai. Okey, selesai, segerakan. Okey, sebab sebut jangan lama-lama kita simpan, keluar bau. Okey. Yang jadi kita kata roh tu tak boleh. Sebab Allah sebut inna masala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Jadi kalau kamu kata Isa tu anak Tuhan sebab dia tidak ada bapa. Isa dia tidak ada asbab yang kedua. Asbab pertama sperma. Asbab yang kedua ovum. Isa hanya ada ovum tapi tidak ada sperma. Adam ovum pun tiada, sperma pun tiada. Mana lebih hebat? Adam lebih hebat. Mengapa kamu tak kata Adam tu anak Tuhan? Dia Allah puja. Sekarang pengklonan bayi. Okey, dia hanya perlukan ovum saja. Ada lagi sebab penciptaan Adam lebih hebat daripada klon ni. Faham kan? Adam tidak perlu unsur apa-apa, ovum ataupun sebab, semua Allah ciptakan secara langsung. Tapi klon ni dia masih lagi perlukan ovum. Letak dalam telur ayam tak jadi. Okey, faham tak? Sebab Allah sebut ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ada salah sih? Tak clear lain. Biarlah. Maaf ya. Okey. Clear kan? Clear juga? Okey. Ada soalan enggak? Maafis? Okey, maafis nuwasil.
Okey. Okey, sebab tu kita kata. Okey. Hafizah tu sebut. Orang barat ni waktu sains di tangan umat Islam dia cukup terjaga. Tapi tengok dapat kada baratnya. Manusia pun dikelunkan. Sebab dia kata kelun ni boleh tak boleh? Hukum dia haram. Hukum dia haram. Sebab tu bahkan Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut man kana yu'minu billah. Macam sekarang apa? Bayi itu tumpang biasalah. Apa? Ibu tumpang kan? Okey. Macam setengah perempuan rahim dia apa? Lemah untuk mengandung. Rahimnya lemah untuk mengandung. Jadi rahim dia tak boleh mampu tampung bayi. Jadi terpaksa apa? Dibuat persenyawaan telah sperma tadi, dia ambil zygote tadi, dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang. Boleh tak boleh? Tak boleh, haram. Jadi kalau haram, apa penyelesaian dapat anak? Bagilah suami kahwin lain. Apa masalahnya? Ya. Daripada itu pakai. Apa masalahnya? Okey, boleh dapat anak kan? Tak boleh dapat anak, bagi suami kahwin lain. Masalah sangat ke? Harus ni. Nak cari ibu tumpang, hukum dia haram. Okey, sebab Rasulullah sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia siram airnya ladang orang lain. Faham tak? Makna dia ladang orang lain. Sebab apa? Zygote ni asalnya apa? Sperma lelaki. Rasulullah. Makna mesti rahim istrinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa beriman dengan Allah dan akhirat, fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Jangan dia siram airnya ladang orang lain. Sebab itulah daripada hadis ni Abu Hanifah. Okey. Tengok ya. Sekarang seorang gadis dia mengandung anak luar nikah. Anak zina lah mudah disebut. Anak zina. Dia mengandung. Bolehkah seorang lelaki kahwin dengan dia? Dia mengandung? Bolehkah dalam dia mengandung anak luar nikah untuk tutup malu? Banyak tu tanya. Banyak orang tanya Ustaz ni. Bolehkah untuk nak tutup malu keluarga perempuan tadi carikan sepupu dia suruh kahwin dengan apa? Dengan gadis yang mengandung tadi. Boleh tak boleh? Sini ulama berselisih pendapat. Imam Ahmad dia kata haram mengahwini perempuan yang tengah mengandung anak luar nikah. Haram. Sebab apa? Sebab dia berzina. Sebab Allah sebut الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني lelaki berzina, dia tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina juga, ataupun perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan berzina tidak dikahwini melainkan lelaki yang berzina ataupun lelaki musyrik yang tidak beriman. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan mereka ini ke atas apa? Ke atas orang beriman. Imam Ahmad dia pegang zahir terus ayat tadi. Allah sebut diharamkan kepada orang beriman. Dia kata haram mengahwini perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah. Sebab Allah sebut wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan itu ke atas orang beriman. Sama Imam Ahmad
dia banyak pegang zahir ayat. Macam kita sebutlah hadis tu. Okey. Saw sufufakum wa suddul khalal. Samakan saf, rapatkan saf. Dia kata tak rapat saf, tak sah. Sebab Rasulullah suruh solat macam aku solat. Rasulullah suruh, dia kata tak sah. Rasulullah suruh, kamu tak buat, tak sahlah solat kamu. Sebab dia banyak berpegang dengan zahir saja. Imam Ahmad rahimahullah. Jelas tu. Abu Hanifah dia kata sah. Dia kata sah kawini perempuan yang hamil anak luar ni nikah. Tetapi haram dia bersetubuh selagi mana perempuan tadi belum bersalin. Sebab apa dia kata sah? Abu Hanifah rahimahullah dia kata sah sebab apa? Sebab dia kata tidak tersebut dalam ayat surah An-Nisa antara golongan yang haram dikahwini. Sebab Allah sebut, okey, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Sebab Allah sebut, ingat permulaan surah juzuk kelima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Itulah ketetapan Allah kepada kamu dalam siapa yang boleh kamu kahwini, siapa yang boleh kamu tak kahwin. Siapa ketetapan Allah kepada kamu, siapa perempuan yang haram kamu kahwini. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain daripada tu semua halal kamu kahwini. Allah sebut tentang apa? Daripada hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, ayat sebelumnya. Okey. Jadi Abu Hanifah kata halal dikahwini, tetapi jangan disetubuhi sehingga bila? Sehingga dia melahirkan. Sebab apa tak disetubuhi? Sebab Rasulullah sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia siram airnya siraman orang lain. Sebab apa? Ada sperma orang lain dalam perut perempuan tadi. Jadi jangan lagi dia pergi siram lagi. Faham tak? Biarpun yang haram. Ini Abu Hanifah. Makna boleh kahwin, tetapi apa? Tidak boleh disetubuhi. Imam Syafi'i macam mana? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh kahwin, boleh setubuhi. Cuma dia kata hukum kahwin dengan mereka hukum dia makruh. Hukum mengahwini perempuan yang mengandung anak zina hukumnya makruh. Sebab dia kata Allah sebut tadi az-zani la yankihu illa zaniyah. Lelaki berzina dia tidak menikahi. Maknanya dia kata nikah ini bukan maksud nikah di segi syarak, tapi nikah di segi bahasa, iaitu bersetubuh. Makna lelaki berzina dia takkan bersetubuh, melainkan perempuan berzina macam dia juga. Faham tak? Perempuan berzina pun dia takkan bersetubuh, melainkan lelaki berzina macam dia juga. Makna dia kita serupa. Okey, kita serupa. Boleh faham tak? Boleh faham tak maksud Imam Syafi'i? Dia kata ayat itu bukan Allah sebut tentang apa? Tentang hukum. Tapi Allah sebut tentang kebiasaan. Orang beriman tak berzina. Orang yang jaga solat 5 waktu penuh, yang berzina ni siapa? Perempuan penzina, lelaki penzina ataupun perempuan musyrik. Sebab kita serupa. Macam Ustaz pernah ceritalah dulu bab munakahat dulu kan? Okey. Lelaki ni nakal budi ni. Lelaki nakal. Rumah dia mana? Di mana-mana rumah dia. Di hotel di rumah dia, hotel tumpangan. Jadi Cikgu Yusof, macam mana Yusof? Dia kahwin. Esoknya pergi jumpa apa? Pergi jumpa kawan dia. Susah hati dia. Kawan dia tanya, orang pengantin baru gembira. Honeymoon. Honeymoon, bulan madu, orang gembira. Kau ni bersedih. Mengapa? Hai, bilangnya, silap sudah aku. Mengapa tersilap? Aku ni kau tahu kan nakal. Jadi semalam, biasalah pengantin baru. Selesai aku berguling dengan isteriku semua. Selesai aku berguling dengan isteriku saja. Selesai
Selesai sudah? Aku pun bangunlah daripada katil. Pergi ambil dompet. Pergi ambil apa? Dompet. Terus keluar duit. Nah, RM50, RM100. Nah, terima kasih ya. Nah, ambil, terima kasih ya. Sebab apa? Biasa begitu kan? Dia buat kerja di hotel begitu, di rumah tumpangan begitu. Nah, 100, terima kasih ya. Jadi kawan dia kata, kau ni kan, itu isteri kau. Bukan perempuan jalanan kau bawa di hotel tu. Itu isteri kau. Kau terfikir kah? Bukan itu yang ku fikir. Bukan itu silap aku. Bukan itu ku susah hati. Tapi yang ku susah hati, isteriku serah aku bagi duit jadi pada dia. Dia cakap apa? Terima kasih bang, datang lagi ya. Jadi kita taruh rupa. Imam Syafi'i kata itu maksudnya. Bukan hukum bang, faham tak? Dia kata sebab tu dia kata tidak haram. Boleh faham tak? Itu Imam Syafi'i kata itulah maksudnya. Jadi hukumnya apa? Dia kata hukum dia makruh. Sebab makruh kita mengahwini perempuan fasik. Sebab kita makruh, kita apa? Kita mengahwini perempuan fasik. Okey, jadi makruh dan tidak haram untuk disetubuhi. Sebab apa Rasulullah sebut? Okey. An-nasabu lil firash walil ahir al-hajab. Nasab ini untuk apa? Untuk hamparan yang suci, akad nikah yang suci. Makna air mani yang dihormati, janin yang air mani dihormati ini air mana? Air yang dapat dengan keizinan syarak, iaitu pernikahan yang halal. Walil ahir, tapi untuk orang berzina ini hajab, dapat batu siap, mana direjam sampai mati sehingga kata tak dapat apa, tidak ada langsung kehormatan. Sebab anak tadi tidak pun boleh dibinkan kepada dia. Okey. Assalamualaikum Ustaz, semoga dibagi rahmat kesihatan Allah agar terus berdakwah. Amin, Allahumma amin. Ustaz nak tanya sambung soalan semalam tentang wudu. Terangkan cara ringkas cara wudu yang sempurna. Terangkan secara ringkas. Mana boleh ringkas? Dia kalau wudu dia kena talaqi. Mana apa? Mana sempurna apa? Cara ringkas ingat ya. Okey, tak boleh ringkas. Kita belajar pun berapa dan ikhnak tu. Mau dekat seminggu baru habis bab wudu. Makna basuh apa? Bagi rata semua. Okey. Makna nak sembang sana. Nah, satu kuliah ni tak cukup. Jadi insya-Allah ya, yang bertanya nanti boleh datang ke madrasah kita belajar. Boleh datang ke madrasah ya, Madrasah Wadi An-Nur. Insya-Allah tahun depan kalau habis PKP kita mulakan daripada awal. Insya-Allah. Kita mula balik pada awal untuk kelas fardu ain. Yang sini teruslah. Yang awal kita mula balik pada fardu ain. Kita insya-Allah. Okey. Bagaimana pula perempuan yang mengandung luar nikah itu telah dikahwini oleh lelaki yang menjadi benih dalam perut perempuan tersebut? Macam mana status bayi tersebut pada dia lahir nanti? Ini sekarang itulah. Mana az-zaniyatu la az-zani laki lizaniyah. Jadi yang menghamilkan perempuan tadi secara luar nikah tadi, dia juga yang kahwini. Itu maksudnya. Faham tak? Imam Ahmad kata begitu. Makna yang kahwin dia berzina juga macam ni. Okey. Jadi macam mana bayi dalam kandungan tadi? Okey, ingat ya. Kita ada dua hukuman sini. Hukuman apa kita sebut? Satu hukuman qadai. Hukuman qadai ini kita sebagai hakim. Kemudian hukuman ukhrawi, akhirat. Akhirat ni hukuman yang sebenar. Okey. Contoh, sebenarnya sewaktu mereka berkahwin, perut si isteri tadi, pengantin perempuan, telah ada isinya. Dia telah hamil, tapi tak ketara. Faham tak? Tak ketara, hamil sudah. Hamil 1 bulan. Cek doktor, hamil 1 bulan. Kahwin. 8 bulan selepas perkahwinan bersalin. 8 bulan selepas perkahwinan dia bersalin. Kita di segi hukum qadai, kalau dia kata itu anak dia, wajib kita nasabkan kepada bapa zina tadi. Sebab kita hanya hukum sekadar zahir. Sebab bagi kita, tempoh hamil paling kurang berapa? 6 bulan. Makna dia dibinkan kepada apa? Boleh kepada bapa dia. Biarpun sebenarnya anak zina.
Itu hukum qada'i. Okey. Tetapi hukum ukhrawi, kalau kita nak jaga betul, nak selamat depan Allah supaya tidak bercampur nasab. Sebab ingatlah, anak zina tak boleh warisi harta pusaka bapaknya. Anak zina tak boleh warisi harta pusaka bapaknya. Dia hanya boleh waris ibunya. Jadi biarpun orang tak tahu, tapi kita, keimanan kita tersilap, kita telah terlanjur. Suami terlanjur, isteri terlanjur. Tapi jangan mangsakan anak tadi. Faham tak? Jangan biarkan dia makan harta haram juga. Faham tak? Okey. Ketakwaan kita, jangan dibinkan bapak dia. Jadi ustaz macam mana dia tahulah tu? Macam mana? Letak nama panjang-panjang sikit. Muhammad Afifuddin Abdullah Abdul Aziz Muhammad Afizuddin Abdullah Al-Hafiz. Orang tak terlupa sebut nama bapak dia, sebab nama dia panjang. Kalau tanya ustaz, macam mana letak ustaz? Letak saya nama begitu. Muhammad Afizuddin Abdul Aziz. Okey. Kiramul Laili Al-Hafiz. Letak pergi panjang-panjang sikit. Okey. Apa letak apa? Muhammad. Okey. Salahuddin. Okey, Muhammad Salahuddin Jamaluddin Nuruddin Al-Fatih. Okey. Tambah lagi At-Tawawi. Jadi orang tak teringat dah siapa nama bapak dia. Sebut nama apa dia letih sudah. Faham tak? Itu cara dia. Tapi jangan pula kita nama panjang ni Nurul Zina ni jangan. Ustaz tak, maksudnya kalau nak bagi hilang tu. Jangan kalau kita, ketakwaan kita biarpun di segi zahirnya dibinkan kepada bapaknya, tapi ketakwaan jangan bin pada bapak dia. Faham tak? Sebab Rasulullah sebut apa? Okey, la'anallahu man nasaba li ghairi abihi. Allah melaknat orang menasabkan kepada bukan bapaknya. Okey, jelas ya? Jadi tapi kalau memang lahir belum cukup 6 bulan, 3 bulan selepas kahwin lahir sudah. Okey, itu memang segi qada pun, segi penghakiman pun, segi akhirat memang tak boleh sama sekali dibinkan kepada apa? Kepada bapak dia. Itu memang sebab apa? Kurang 6 pada 6 bulan. Tidak ada istilah bibit ringan ya, tak ada tu. Faham tak? Dikira anak zina. Sebab apa? Ingat ya? Mengapa kita ambil berat ni? Sebab dia melibatkan banyak benda. Kalau perempuan nanti, anak tadi perempuan, anak zina perempuan, bapak dia tak boleh jadi wali. Dia kena balik pada wali mana? Wali hakim. Kalau bapak jadi wali, tak sah perkahwinan dia. Sebab syarat wali syarat perkahwinan perempuan mesti ada wali. Okey, jelas tu. Sebab tu ingat, janganlah kesilapan kita yang kita buat tadi menyebabkan anak-anak kita terpaksa menanggung akibatnya. Faham tu? Okey, jadi cukup sangat tu. Aku li qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yalla ikal azin. Nah, apa? Soleh terus azan daripada awal pagi tadi. Semua koyak kan? Mana? Apa? Tulis. Mana? Apa? Mana? Tulis tu. Dari tulis. Oh.